Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Apa khabar kamu sekarang? Semoga anda dan keluarga anda dihindari daripada penyakit COVID-19 yang telah menghuru-harakan keadaan kita sekarang ini. Sekali lagi, saya Cikgu Sipwandi bin Othman selaku Guru Disiplin SK Agama MIS Miri ingin menyampaikan satu taklimat. Seperti semua murid tahu, seluruh sekolah di negara kita telah pun ditutup buat sementara waktu. Pembukaan sekolah akan dinyatakan kelak memandangkan kes jangkitan COVID-19 semakin meningkat saban hari. Oleh kerana itu, semua murid diminta untuk belajar di rumah masing-masing sejak 20 Januari yang lalu. Sepatutnya, sesi persekolahan telah pun bermula pada masa tersebut. Jika berlakunya pembukaan sekolah semula, semua murid perlu mematuhi SOP yang telah pihak pengurusan sekolah sediakan untuk menjamin keselamatan dan kesihatan para murid. Untuk itu, hari ini cikgu ingin menyampaikan taklimat SOP dan disiplin norma baharu di sekolah SK Agama MIS Miri. Sebelum kita meneruskan, kita perlu tahu apa itu maksud SOP. SOP bermaksud Standard Operating Procedure. Dalam bahasa Melayunya, prosedur operasi standard. Tujuan SOP sekolah disiplin norma baharu ini diperkenalkan sebagai peraturan norma baharu kepada pentadbir serta guru di sekolah tentang pengurusan sekolah dengan mengambil kira langkah-langkah bagi mengawal penularan jangkitan penyakit COVID-19 demi keselamatan dan kesihatan para murid serta seluruh warga sekolah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini. Sebelum itu, ingin cikgu memberi makna kepada PKP. PKP bermaksud Perintah Kawalan Pergerakan. PKP yang pertama adalah bermula 18 Mac 2020 sehingga 3 Mei 2020. Ia digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang bermula 4 Mei 2020 sehingga 9 Jun 2020. PKPB telah digantikan dengan PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, bermula 10 Jun 2020 sehingga 31 Disember 2020. Namun demikian, PKPP telah dilanjutkan sehingga 31 Januari 2021 disebabkan peningkatan jangkitan kes COVID-19 sekarang ini. Baiklah, kita teruskan SOP sekolah sebelum ke sekolah. Para ibu bapa perlu memeriksa kesihatan murid agar tiada gejala, suhu tidak melebihi 37.5 Celsius, memastikan murid
memakai pelitup muka dan dibenarkan murid membawa hand sanitizer. Semasa di kawasan sekolah, para ibu bapa perlu menghantar murid di 3 stesen yang telah ditetapkan, iaitu stesen A, stesen B, stesen C. 3 stesen ini akan dinyatakan apabila sekolah dibuka pada masa akan datang. Semasa di kawasan sekolah, para murid akan disambut oleh guru-guru yang bertugas di setiap stesen. Murid akan diambil bacaan suhu. Murid juga diminta untuk mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke kawasan sekolah. Masih di kawasan sekolah, jika ada murid yang bersimptom atau bergejala semasa di dalam kelas, murid akan dibawa ke bilik isolasi. Para ibu bapa, penjaga, murid tersebut akan segera dihubungi untuk membawa murid tersebut pulang ke rumah. Pergerakan murid semasa di kawasan sekolah. Murid perlu berjalan mengikut laluan anak panah yang telah ditetapkan. Murid juga perlu menggunakan tangga mengikut anak panah untuk turun maupun naik. Murid perlu memastikan penjarakan fizikal ketika berjalan. Pergerakan murid semasa di kawasan sekolah. Para murid perlu sentiasa beratur di belakang garisan yang telah ditetapkan dan menunggu giliran. Murid harus menggunakan laluan masuk dan laluan keluar dengan betul. Murid digalakkan mengamalkan penjarakan fizikal serta mengelakkan berkongsi alat tulis bersama rakan-rakan mereka semasa di bilik kelas. Pergi ke tandas adalah perkara yang sering kali dilakukan oleh murid semasa di kawasan sekolah. Pergerakan murid ke tandas perlu meminta kebenaran guru terlebih dahulu. Jumlah murid di tandas adalah terhad 6 orang sahaja. Murid dilarang berkumpul untuk masuk ke tandas. Murid perlu menunggu giliran menggunakan tandas di garisan yang telah ditetapkan jika tandas itu penuh. Pastikan kebersihan diri di dalam tandas selepas keluar dari tandas. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer selepas menggunakan tandas. Semasa waktu rehat, murid perlu mencuci tangan sebelum makan dan selepas makan. Murid sangat digalakkan membawa bekalan dari rumah termasuk sudu dan garpu serta mengelakkan berkongsi makanan dan peralatan dengan murid yang lain. Murid harus makan di tempat sendiri, di dalam kelas dengan pengawasan guru ataupun pengawas.
murid digalakkan membersihkan kelas sebelum sesi PDPC berlangsung semasa waktu rehat. Kantin pada waktu rehat. Kantin hanya menjual makanan berbungkus sahaja. Hanya murid RMT sahaja yang dibenarkan makan di kawasan kantin. Murid diminta untuk beratur ketika membeli serta menggunakan lorong masuk dan keluar dengan betul. Murid RMT perlu duduk di tempat yang tidak bertanda X serta mengelakkan berkongsi makanan dan peralatan dengan murid yang lain. Penggunaan surau sekolah. Murid dibenarkan menggunakan surau sekolah hanya dengan bimbingan guru mereka. Murid tidak dibenarkan berjemaah secara berkumpulan tanpa penjarakan fizikal. Pelaksanaan aktiviti sukan dan ko-kurikulum serta pendidikan jasmani di luar kelas. Pelaksanaan aktiviti sukan dan ko-kurikulum serta pendidikan jasmani di luar bilik darjah adalah atas kebenaran pengurusan sekolah. Hanya murid yang telah diberi kebenaran bertulis oleh ibu bapa atau penjaga sahaja boleh mengikuti aktiviti sukan dan ko-kurikulum serta pendidikan jasmani di luar bilik darjah. Pelaksanaan aktiviti sukan dan ko-kurikulum serta pendidikan jasmani di luar kelas. Semasa penjarakan fizikal dan prosedur sedia ada perlu dipatuhi bagi aktiviti berikut. Maklumat disampaikan secara lisan tanpa melibatkan sentuhan fizikal. Sekiranya penjarakan fizikal tidak dapat dilaksanakan atau sentuhan tidak dapat dielakkan, pemakaian pelitup muka separuh muka dan mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer perlu diamalkan. Selepas, murid tidak dibenarkan bersentuhan dan bersalaman selepas tamat aktiviti. Murid dan guru perlu mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer selepas tamat aktiviti. Murid dan guru perlu meninggalkan kawasan aktiviti dengan kadar yang segera selepas tamat aktiviti. Pada waktu pulang, murid diminta untuk berkumpul dan duduk di stesen A, stesen B dan stesen C. Para ibu bapa mahupun penjaga perlu mengambil murid-murid tersebut dengan segera untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas di dalam kawasan sekolah. Para ibu bapa mahupun penjaga tidak digalakkan menunggu dan parkir di kawasan sekolah. Ini adalah peringatan kepada semua murid. Jika berlakunya pelanggaran SOP yang telah ditetapkan oleh sekolah, peraturan SOP sekolah dan disiplin norma baharu adalah peraturan baharu
yang diguna pakai sepanjang persekolahan semasa PKP. Jika berlaku pelanggaran peraturan tersebut, murid akan diberikan amaran sebagai peringatan agar tidak berulang. Andai berlakunya pelanggaran yang berulang, pihak sekolah akan mengambil tindakan disiplin sejajar dengan peraturan sekolah yang lain.
Sampai di sini saja taklimat cikgu pada hari ini. Semoga murid-murid sekalian bersama keluarga dapat menghindari penyakit COVID-19 ini. Kita jaga kita, kita teguh, kita menang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.